Bismillahirrahmanirrahim. Persediaan untuk jihad. Setelah Allah Ta'ala menurunkan perintah berjihad, bukan saja dengan lidah, dengan tulisan, dengan harta, termasuk dengan senjata. Apabila perlu menghadapi musuh-musuh Islam yang menentang Islam dengan senjata, maka Allah Ta'ala mewajibkan berperang. Nak berperang ni mesti ada persediaan dia. Yang pertama, kekuatan akidah, kekuatan iman. Kemantapan akidah memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan tugas jihad. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengetahui sejauh mana keyakinan dan keimanan hamba-Nya. Allah yang Maha Penyayang itu tidaklah meletakkan sesuatu bencana atau ujian terhadap hamba-Nya yang beriman di luar dari batas kemampuan hasil dari ilmu dan amal dalam menyatakan Islam. Beramal dengan perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta berjihad di jalannya. Ketahanan para sahabat menghadapi ujian di peringkat Makkiyah, peringkat berada di Mekah, telah melahirkan satu generasi, satu kumpulan yang bersedia menerima apa sahaja perintah untuk dilaksanakan. Sedia berkorban di jalan Allah, sama ada menang atau syahid, mati syahid, dan bersedia untuk mengisi kemenangan tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segalanya dilakukan demi kerana cintakan mati mulia untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengotakan apa yang telah dikata, bukan sekadar cakap yang kosong sahaja. Allah Ta'ala tidak mewajibkan berperang ketika mereka berada di Mekah. Belum ada negara, imannya belum kuat lagi. Allah Ta'ala suruh mereka bersabar menghadapi ujian. Orang kafir buat macam-macam kezaliman, menyeksa mereka dan ada yang dibunuh. Allah Ta'ala tidak mengizinkan mereka bertindak dengan perang. Tak diizinkan lagi. Diajar supaya mereka bersabar. Diturunkan ayat-ayat Quran dalam surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Antaranya surah Yasin yang mengisahkan Nabi-Nabi dan pengikutnya dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Suratul Kahfi mengisahkan pemuda-pemuda yang beriman bersembunyi dalam gua, dan kisah Nabi-Nabi zaman dahulu yang menghadapi kezaliman kaum mereka dengan penuh kesabaran, tak lawan, sabar. Lawan sekadar yang mampu, ada juga sahabat-sahabat yang lawan, macam Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan melawan musuh-musuhnya. Allah Ta'ala tak kata apa, Nabi tak kata apa. Peperangan tidak menjadi suatu perintah di masa itu. Mereka disuruh bersabar dengan penuh kesabaran. Setelah dididik selama 13 tahun di Mekah, diuji dengan kesabaran yang tinggi, menerima apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjaya tahan ujian ini. Mereka diperintah berhijrah ke Madinah, mendirikan kerajaan, mendirikan negara. Di masa itulah Allah menurunkan ayat supaya mereka berperang menentang musuh-musuh. Itu pun ada yang cakap besar. Masa belum Tuhan turun perintah perang, nak perang saja. Nak perang saja. Bila mari perintah perang, dak negara tidur. Cakap besar. Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bercakap apa yang kamu tidak buat.
sangat besar pada kemurkaan Allah. Sekiranya kamu bercakap saja, kamu tak buat. Allah Ta'ala mengasihi mereka yang berperang pada jalannya dalam saf yang tersusun rapi, yang teratur, laksana bangunan yang didirikan daripada batu-batu yang diatur dan diikat dengan sekuat-kuatnya. Turun ayat ini. Ayat ini diturunkan menegur beberapa orang para sahabat yang bercakap besar. Macam kita learning lah. Ada juga cakap besar ni. Bila sampai masa takut menakut baik. Cakap besar saja. Ini ada. Ada yang sungguh-sungguh, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bila mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, adanya balasan syurga. Kehidupan ini bukan kehidupan atas dunia saja, sambung dari akhirat. Mereka percaya, mereka berjuang, sanggup menghabiskan harta, sanggup mengorbankan nyawa menghadapi ujian. Lahirnya golongan ini yang percaya, yang berebut untuk mati dalam perjuangan menegakkan Islam. Bukan berebut nak lari, berebut nak mati. Berebut nak mati dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Bukan nanti tunggu belajar ilmu dahulu baru nak perang. Itu penakut tu. Penakut. Mereka yang cintakan kematian, yang cintakan Allah bertemu dalam syurga, ini mereka yang benar-benar beriman. Bila mari kumpulan ini, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat supaya berjihad dan berperang. Sehingga mereka boleh menghadapi musuh yang lebih besar, musuh yang lebih ramai. Seorang lawan 2, seorang lawan 70, seorang lawan 100, seorang lawan 1000. Mereka tidak undur dalam perjuangan. Lahirnya kumpulan-kumpulan ini. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat mengesahkan kaum Bani Israel, orang Yahudi, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan yang luar biasa bila mereka diselamatkan daripada negeri Mesir, berhijrah menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa memukul tongkatnya ke laut. Dia belahkan laut dua belah lorong, dilalui oleh Bani Israel. Sebaik saja mereka sampai ke seberang sana, Fir'aun kejar, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Mereka tengok pertolongan Allah di hadapan mata mereka. Bila Allah Ta'ala suruh mereka masuk ke Palestin. Palestin ditakluk oleh kaum Jabbarin, kaum yang gergasi, kaum yang besar. Allah Ta'ala uji Bani Israel masuk ke Palestin dengan perang, bukan dengan mukjizat Nabi Musa dengan tongkat itu. Sebab mereka berperang. Bila Tuhan suruh berperang, tiba-tiba Bani Israel berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah dengan Tuhanmu. Kami tak mau pergi nak duduk sini. Kami tak bersedia. Ini kaum Bani Israel. Lalu Allah Ta'ala hukum mereka dengan sesak di padang pasir selama 40 tahun. Sesak musim tempat tula di padang pasir selama 40 tahun. Dengan makna mereka yang umur 20 tahun pada masa sesak itu, 40 tahun jadi 60. Hak tua-tua 40 mati dah. Yang umur 20 jadi 60. Uzur sama ada mati, uzur. Lahir generasi baru. Generasi baru yang dilahirkan pada masa mereka sesak selama 40 tahun. Orang muda-muda yang baru hidup dalam kesusahan padang pasir. Barulah mereka bersedia untuk masuk ke Palestin, memerangi kaum Jabbarin setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Nabi Musa, Nabi Harun wafat. Tak sempat melihat. Menunjukkan bahawa perjuangan itu bukan mesti dilihat pada masa hidup. Nabi Musa dan Harun wafat. Disambung oleh Yusha' bin Nun alaihi salam yang menyambung perjuangan dan memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Ini dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah umat zaman dulu supaya jadi pengajaran pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah para sahabat bila Nabi ajak pergi ke Badar. Pergi ke Badar
tujuan untuk menyekap kabilah Abu Sufyan yang balik berniaga daripada Syam dengan barang-barang perniagaan yang banyak. Tiba-tiba kabilah Abu Sufyan lepas dapat melarikan diri, mereka terserempak dengan bala tentera Quraisy yang jumlahnya 1000, jumlah mereka 313 orang. Lalu Nabi minta pandangan mereka, nak balik ke ataupun nak perang. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak kata macam kaum Bani Israel kata Nabi Musa. Kami kata Rasulullah pergi, kami sanggup di mana saja pergi untuk menentang musuh-musuh Allah. Ini generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Di samping keimanan yang teguh yang berakar umbi di hati mereka, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW juga banyak menceritakan tentang kelebihan jihad dan mati syahid, sehingga mereka begitu gembira apabila diajak dan ditawarkan untuk berjihad. Mereka yang tidak sepatutnya menjalankan tugas yang berat ini, seperti kanak-kanak, orang yang uzur, sakit dan tua, serta kaum wanita juga menyatakan keinginan untuk menyertai pasukan jihad. Mereka begitu gembira kalau dapat menyertai pasukan jihad, dan mati syahid adalah sesuatu yang diidami. Seandainya ada kalangan ahli keluarga yang mati syahid, mereka begitu gembira kerana dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Ini semangat yang ditanam dalam para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk mereka yang tak mampu berjihad, yang buta, yang uzur, yang tepak, orang perempuan, termasuk budak-budak yang tak cukup umur, mendaftarkan diri nak pergi berjihad. Kerana mereka melihat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran, disebut oleh Nabi SAW, kelebihan mereka yang berjihad ini, pahala yang sangat besar. Bukan sahaja mereka dengar, mereka percaya macam nampak mata. Macam nampak mata. Benda janji itu nampak mata, walaupun pahala itu tak nampak. Jadi keyakinan dalam diri mereka menyebabkan mereka bersedia untuk berjihad. Dan mereka gembira kalau ada keluarga dia yang mati syahid di medan perjuangan, boleh beri syafaat pada keluarga di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka yang berjihad mempunyai niat yang ikhlas, menepati akidahnya. Niat jihad mereka mestilah kerana Allah. Berjihad bagi menegakkan kalimah Allah, bukan kerana dunia, seperti menunjuk-nunjuk, tamak kerana harta rampasan perang, sikap asabiyah dan sebagainya. Kerana semangat perkauman, semangat negeri, bukan semangat Islam. Betul-betul semangat Islam dan diri mereka, semangat nak meninggikan agama Allah, nak memenangkan Islam, walaupun tak boleh harta, tapi habis harta, walaupun habis nyawa, habis nikmat dunia, mereka sanggup berjihad. Ini akidah yang ditanam dalam diri, percaya Islam ini benar, Islam ini betul, betul sungguh daripada Allah Ta'ala. Kita berjuang ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Dalam masa yang sama percaya pada pahala dan fadilat yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Siapa begitu sekali, mereka berebut. Rasulullah SAW memerintah supaya mereka yang berjihad mempunyai niat. Kesimpulannya, para sahabat telah membuktikan kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, serta mempamerkan kekentalan iman mereka menerusi jihad di medan Badar. Mereka buktikan dalam peperangan Badar. Mereka tidak berundur. Nabi kata, tidak ada siapa yang berperang pada hari ini muqbilan ghaira mudbirin ila adkhalallahul jannah, yang mara yang tak undur, malaikat Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Lalu mereka berebut nak masuk syurga, berebut masuk syurga, tidak berundur, kecuali kerana undur mengambil langkah strategi peperangan. Itu dah apa? Undur bukan nak lari, undur sebagai satu strategi
nak memerangkakkan musuh atau nak bergabung dengan kawan yang ada di belakang untuk menentang lagi. Bukan undur lari, tidak. Kalau undur lari termasuk dalam dosa besar disebut dalam Quran. Bila orang Islam berdepan dengan musuh, dia lari, dosa yang sangat besar. Sangat besar. Kerana orang Islam dia percaya kalau dia mati kerana menegakkan Islam, mati syahid, kelebihannya sangat besar. Kalau tak mati pun pahala sangat besar. Yang kedua, persediaan Madinah. Nabi buat persediaan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan kepada golongan Islam, tetapi janji yang mahal itu mestilah ada pengorbanan dan ikhtiar dari manusia sebagai menandakan sifat perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan Islam mestilah melalui proses waqi', proses kenyataan dalam fitrah manusia, di samping meletakkan keyakinan yang sepenuhnya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam mestilah membuktikan perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan kalimah Allah serta mempunyai akidah yang kukuh. Walaupun Allah taala menjanjikan kemenangan kepada Islam, tetapi Allah taala uji harta, uji diri kita. Allah taala boleh beri menang dengan kun fayakun, perman jadi selalu Allah taala boleh buat. Tetapi Allah taala jadikan jihad ini, orang yang beriman sanggup menghadapi kesusahan, sanggup mengorbankan harta duit emas dia, mengorbankan diri dan keluarga dia, sanggup menyerahkan diri pada Allah taala. Allah taala boleh beri menang sekelip mata, tapi Allah taala jadikan lama, sehingga Nabi Nuh 950 tahun. Ada nabi-nabi ratus tahun, berpuluh-puluh tahun menghadapi ujian baru menang. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, tak dapat melihat kemenangan masuk ke Palestin. Disambung oleh orang lain. Ini dia Islam. Bukan hari ini esok menang lalu. Tidak. Allah Ta'ala jadikan lama. Ditenyeh, ditindah, ditekan, rebah bangun. Tujuannya ialah untuk nak balas pada hari kiamat kelak yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Maka mereka diuji di alam dunia yang pendek ini. Umat Islam mestilah bersedia untuk menyumbangkan harta benda, peralatan, bekalan dan perbelanjaan bagi tujuan jihad, dan semangat itu hendaklah ikhlas kerana Allah, dan telah dijanjikan Allah ganjaran yang besar. Para mujahid mestilah mempunyai badan yang sihat serta tahu mengendalikan senjata. Semua ini ditaklifkan menurut kadar kemampuan yang ada, dan tidak semestinya sama dengan apa yang ada di tangan musuh. Firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa man tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah Al-Anfal. Maksudnya, bukan Al-Baqarah itu silap, Surah Al-Anfal. Maksudnya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu dapat menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa-apa sahaja yang kamu nafkahkan perjalanan Allah akan dibalas dengan cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Di sini Allah Ta'ala suruh membuat persediaan sekadar kemampuan. Bukan persediaan sama dengan musuh. Musuh dia kaya beribu kali ganda pada kita. Musuh dia ramah berkali ganda pada kita. Musuh dia alat-alat banyak kali ganda pada kita. Kamu orang Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu.
sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Mampu banyak mana, sekadar itulah. Tak apa, walaupun sikit, tak banyak macam musuh. Allah Ta'ala nak berkatkan apa yang kamu sumbang itu. Sehingga sumbangan duit, sumbangan harta fisabilillah digandakan dengan 700 kali ganda sekurang-kurangnya. Berbeza dengan sumbangan sedekah. Sumbangan sedekah buat masjid, sedekah orang miskin, orang susah, 10 kali ganda saja. 10 kali ganda. Kerana orang miskin kita nampak dia miskin. Nampak dia buta, nampak dia tepuk, nampak dia uzur. Nampak baju dia cari. Nampak sedik dia dirikan, nampak dengan mata. Tapi jihad ni tak nampak. Beri piti habis, beri piti habis, beri piti habis. Tak nampak. Tapi sanggup beri juga. Ini ujian. Dan sebab itu Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda sumbangan jihad. Berbeza dengan sumbangan-sumbangan yang lain. Beza. Kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan pertolongannya. Dan sebab itu 313 orang boleh mengalahkan 1000 orang. 30,000 tentera boleh mengalahkan 1,000,000 tentera dalam sejarah Islam. 1,000,000 tentera boleh kalahkan musuh. Nabi sebut kalau orang Islam jumlah dia 12,000 yang betul-betul beriman tidak boleh dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda daripadanya. Ini kehebatan orang Islam dengan syarat adanya kekuatan iman dan persediaan yang ikhlas. Tariq bin Ziyad yang menawan Spanyol dengan tentera yang sedikit jemeraan dengan kapal. Dia sebut dia jemeraan dengan kapal daripada Morocco, Laut Mediterranean, jemeraan dengan kapal, lepas naik darat belakang dia bakar kapal. Dia bakar kapal. Sekarang musuh di hadapan kita, laut di belakang kita, nak pergi ke mana kata dia. Aku macam orang lain juga, macam orang lain juga aku pun, macam orang lain. Tak ada jalan sama ada menang ataupun mati. Sama begitu dengan keyakinan dan Tariq bin Ziyad berjaya menawan negeri Spanyol. Ini kekuatan Islam dalam sejarahnya. Tentera Islam mengalahkan Rom, mengalahkan tentera Salib yang jumlahnya berlipat kali ganda. Bila orang Islam menerima kekalahan, menandakan ada kekurangan, ada kelemahan dalam ikhlas dia, ada kelemahan dalam menyumbang dia. Kemampuan dia banyak, dia beri sikit saja. Allah Ta'ala tahu. Maka mereka tak layak mendapat kemenangan. Ini ujian Allah Ta'ala. Sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW telah memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum supaya memberi sumbangan harta benda, perbekalan dan menyediakan senjata untuk peperangan yang diwajibkan Allah bagi menegakkan agamanya, menentang orang yang mengganggu dari mengancam dari luar dan dalam. Para sahabat radhiyallahu anhum telah melekatkan diri masing-masing dengan latihan senjata dan sukan yang memberi manfaat untuk melaksanakan tugas jihad. Rasulullah SAW telah membahagikan para sahabat kepada beberapa pasukan yang diberi tugas menurut keadaan semasa. Maka Nabi melatihkan para sahabat. Latih memanah, latih menggunakan pedang, menggunakan senjata yang pendek, latih menunggang kuda. Termasuk Nabi sendiri membuat latihan itu. Latih jalan kaki jauh, latih berlari. Sehingga disebut dalam hadis bagaimana seorang sahabat yang akal nak cuba kepandaian Nabi yang menunggang kuda. Masa Nabi tidur, dia pelonggor pelana kuda. Pelonggor pelana kuda. Nak suruh Nabi jejak, pelana tu musing, Nabi tak jatuh. Tak jatuh. Ini kehebatan. Kehebatannya. Dia tunjuk kehebatan dia. Nabi pandai menunggang kuda dan pandai menggunakan senjata. Disuruh para sahabat melatih anak-anak mereka. Alimu auladakum ar-rimayata was-sibahah. Ajarlah anak-anak kamu ar-rimayah, yakni menuju sasaran, memanah, termasuk menembak dan berenang. Latih berenang, menyeberangi air.
dilatih. Ini adalah sokan-sokan yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Yang ketiga, tanzim dan khitah yang baik, strategi yang baik dalam melaksanakan perkara ini. Rasulullah SAW mengambil langkah mengadakan tahaluf dan muahadah, iaitu tidak serang menyerang dengan beberapa kabilah yang menjadi laluan kepada gerakan menentang perjalanan Quraisy keluar masuk dari Mekah. Seterusnya baginda membentuk beberapa pasukan yang terdiri daripada sahabat yang dipilih untuk menjalankan gerakan mengintip, meninjau dan bertindak ke atas kaum kafir Quraisy. Langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut boleh melemahkan kaum musyrikin Quraisy dari segi politik, ekonomi dan ketenteraan. Di samping itu, gerakan ketenteraan juga diambil ke atas kabilah-kabilah yang dianggap berbahaya. Nabi mengambil strategi mengadakan tahaluf, persefahaman dengan orang kafir, mengadakan perdamaian dengan orang kafir, tidak membanyakkan musuh. Musuhnya ialah Quraisy, musyrikin Mekah. Maka Nabi mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi, mengadakan tahaluf dengan orang Yahudi. Nabi buat persefahaman dengan orang Yahudi. Bukan lawan belaka, nak lawan belaka. Lamalah musuhnya, hak ni nak lawan dah lawan, kita celak. Nabi tidak mengatur strategi. Ada musuh yang lemah, musuh yang kurang, musuh yang ni berdamai dengan musuh-musuh ini untuk ada musuh yang lebih besar. Ini taktik Nabi, mengadakan tahaluf, persefahaman dengan orang Yahudi di Madinah. Yahudi pun musuh juga. Nabi buat tahaluf, persefahaman. Bila orang Yahudi khianat, Nabi tahaluf dengan Khuza'ah. Khuza'ah ni musyrikin, orang kafir menyembah berhala. Yang baik dengan keluarga Nabi, Nabi buat persefahaman dengan orang kafir. Ini dak kita saja tak boleh. Nak lawan belaka, ini bodoh, hak bodoh ni ramai. Ini bodoh ni. Yang mengatur ni ialah pemimpin. Kita melihat bahawa Nabi SAW mengatur strategi mengadakan persefahaman dengan pihak lain, termasuk pihak musuh yang lain untuk mengatasi musuh yang satu. Nabi buat ni. Dan sahabat-sahabat ikut. Sahabat-sahabat patuh. Apa Nabi buat, sahabat ikut. Ini kepintaran Nabi. Apa yang Nabi buat, sahabat ikut. Di antaranya untuk menghadapi kabilah Arab yang besar. Masa Nabi nak masuk Mekah, orang Quraisy halang Nabi nak buat umrah. Lalu Nabi bersedia untuk berperang, bai'ah dengan sahabat dia. Bila orang Quraisy tahu Nabi sudah berbai'ah dengan sahabat dia nak perang, lalu Quraisy hantar wakil ajak Nabi damai. Nabi terima perdamaian. Dia buat perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian yang dilihat berat sebelah. Kita akan baca kisahnya. Berat sebelah perdamaian ni. Masa tulis surat perjanjian, Nabi suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy kata kami tak setuju tulis Bismikallahumma. Ikut Nabi, ikut hak dia nak. Tulis inilah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr, wakil Quraisy. Muhammad Rasulullah, kami tak setuju tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau tulis Rasulullah, kami masuk Islam, kami tak masuk Islam. Tulis ikut dia nak. Ikut dia nak. Mana-mana orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Mekah tak dihantar balik. Mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah dihantar balik. Jadi begitu. Orang Mekah pergi ke Madinah kena hantar balik. Orang Madinah pergi ke Mekah tak boleh hantar balik. Nabi kata terima. Sahabat-sahabat tak puas hati. Perjanjian apa ni berat sebelah ni. Berat sebelah Nabi terima. Nabi mempunyai pandangan yang jauh. Sahabat-sahabat yang tak setuju terima. Terima. Ini kita dah. Kalau pemimpin buat keputusan, tak boleh terima. Aku tak boleh terima. Lari. Ini bukan cara. Kita kena faham. Ini tanzim dan khitah, strategi yang diatur oleh pemimpin yang mengetahui apa langkah yang nak diambil. Nak hadapi musuh yang lebih besar, ringankan musuh-musuh yang lain. Ini langkah yang Nabi ambil. Yang Nabi ambil sebelum Nabi mengisytiharkan perang terhadap musyrikin. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam.